Adakah ini akhlak mulia? Penasihat Umum Amanah Datuk Seri Ahmad Awang berkata, dunia mahu keamanan. Manusia perlu memerangi hawa nafsu akibat kekosongan jiwa. Justru pemimpin Islam dan para pengikutnya perlu menunjukkan akhlak yang baik dalam gerakan siasat syariah atau politik. Tegasnya, objektif amanah ialah untuk mendapat redha Allah dan mendapat ganjaran syurga di akhirat kelak. Dalam amal hari-hari kita tidak jadi soleh walau kita buat amalan. Kalau dirikan solat tetapi tidak niat sesungguhnya kerana Allah, tetapi nak tunjuk kepada orang, ada dekat nak pilihan raya, dia tak pernah ke masjid pun. Tetapi bila dah naik jadi calon, datang solat jemaah setiap hari. Itu termasuk perbuatan yang riak. Allah kata masuk neraka. Katanya dalam ceramah di Seminar Tarbiyah Rahmah Star Anjuran Amanah di Shah Alam pada Ahad 5 Februari lalu. Beliau juga membangkitkan mengapa ada manusia yang mengerjakan solat, umrah dan berceramah agama, baca ayat Quran dan hadis tetapi tidak kelihatan sebagai amal soleh sehingga tidak dapat nak membentuk diri dia sendiri ikut ajaran Islam. Contoh Islam kata cakap baik-baik tetapi dia cakap tak elok. Keluar cakap yang hodoh, mengata, memfitnah tetapi solat tak tinggal, baca Quran. Sebab ciri-cirinya mencari kedudukan pangkat pengaruh. Ini jadi amal salah, katanya. Hari ini, sebahagian rakyat Malaysia kembali berhadapan dengan pilihan raya negeri yang memberi peluang kepada mereka untuk memilih calon yang berakhlak baik. Ramai yang berebut untuk menjadi calon. Ada ahli perniagaan, profesional seperti doktor, jurutera dan peguam. Ada juga ahli sukan, artis. Tidak kurang yang dipanggil ustaz dan tuan guru. Tetapi adakah mereka pemimpin dan penyokong menunjukkan akhlak yang baik daripada segi kepimpinan? Difahamkan, Naib Ketua Dewan Ulama PAS Kelantan, Datuk Ustaz Muhammad Awang tidak akan dicalonkan semula oleh PAS bagi Dewan Undangan Negeri Gual Periuk. Akibatnya, sekumpulan penyokong beliau yang berang mencabut lebih 5,000 bendera parti yang dipasang. Berita Harian memetik kenyataan seorang penyokong PAS di Dewan Undangan Negeri yang terletak dalam Parlimen Rantau Panjang itu, Abdullah Samad, sebagai berkata, mereka bertindak menurunkan bendera yang sudah dipasang kerana tanda protes kerana Muhammad Awang atau lebih dikenali sebagai Ustaz Mat dikatakan tidak tercalon. Menurut beliau, lebih mendukacitakan calon yang mengganti pula dikabarkan bukan bermastautin di Rantau Panjang dan pengundi Dewan Undangan Negeri Gual Periuk tidak mengenalinya. Sebenarnya, pemasangan bendera sudah dilakukan beberapa bulan awal oleh jentera PAS di kawasan ini sebagai tanda sokongan penuh terhadap calon sedia ada, katanya seperti dipetik. Ingat lagi tak, sebelum ini Mursyidul Am PAS Datuk Ustaz Hashim Jasin berkata, calon PAS untuk pilihan raya negeri akan datang di 6 negeri tidak terlibat dengan dosa besar, dosa kecil dan berakhlak mulia kerana itu adalah kriteria utama parti itu. Katanya siapa yang akan menjadi calon untuk mewakili parti tersebut pada pilihan raya negeri di 6 negeri iaitu Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Kelantan, Terengganu dan Negeri Sembilan akan melalui tapisan oleh Majlis Syura Ulama'. Keutamaan calon yang bakal dipilih tidak terlibat dengan dosa-dosa besar, tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil serta berakhlak mulia. Katanya seperti dipetik Harakat Daily Online pada 27 Jun lalu. Katanya Majlis Syura Ulama' akan memperhalusi setiap calon sebelum mempertimbang untuk memilih mereka yang benar-benar layak. Demikian kerja Mursyidul Am dan Majlis Syura Ulama' yang boleh menentukan siapa yang berakhlak mulia dan siapa terlibat dengan dosa besar dan dosa kecil. Tetapi kenapa penyokong Ustaz Mat berang? Adakah mereka menentang keputusan Mursyidul Am dan Majlis Syura Ulama'? Sedangkan menurut kepimpinan mereka sendiri, gerombolan penentang adalah buta Al-Quran dan anti-Islam. Kejadian lebih ekstrim berlaku di Hulu Selangor apabila Ahli Bersatu dikatakan membakar bendera Perikatan Nasional kerana tidak puas hati terhadap calon yang didakwa mereka sebagai kartel Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, pengurusi Perikatan Nasional Selangor. Seorang pengamal media, Muhammad Zikri Faiz yang dipercayai sebagai Ahli Bersatu, memuat naik beberapa gambar bendera Perikatan Nasional dan dokumen parti itu yang dibakar. Yang dah bakar N07 Batangkali, N05 Hulu Bernam dan N06 Kuala Kubu janganlah korang usik pula. Benarlah macam apa yang Ketua Bersatu Bahagian Hulu Selangor, Cikgu Anwar Nur berkata. Saya sebagai ketua tidak boleh mengawal mereka, terutama anak muda. Mereka rasa bahagian tidak dihormati. Tegasnya di Facebook beliau yang disertai tanda pagar, boikot calon sesumpah Perikatan Nasional N07 Batangkali Muhaimin Haris Kartel Azmin Ali. Sementara itu, DAP juga menggugurkan beberapa penyandang daripada bertanding dalam pilihan raya negeri di Pulau Pinang. Pastinya akan ada muka baharu, ada yang akan bersara dan ada yang tidak akan dicalonkan lagi. Ini proses yang kita lalui dalam setiap pilihan raya. Ia bukan kemenangan peribadi untuk mana-mana calon tertentu yang kita letak
kemenangan mereka adalah kemenangan untuk parti dan Pakatan Harapan, tegas Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Siufuk di Petik Media. Antara penyandang yang digugurkan di Pulau Pinang ialah Timbalan Ketua Menteri 2 P. Ramasamy dan Ketua Wanita DAP Chong Eng. 3 hari lalu di Selangor Keadilan menampilkan 11 muka baharu untuk bertanding bagi mengganti mereka yang menarik diri atau digugurkan. Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat perubahan tersebut adalah untuk memberi laluan kepada tokoh muda dan baharu yang perlu diketengahkan. Dalam pada itu, Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Samu berkata parti tersebut akan menampilkan seramai 15 calon muka baharu untuk bertanding pada PRN di Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Kedah, Selangor dan Pulau Pinang. Maknanya ada penyandang yang menarik diri dan ada yang digugurkan. Sehingga hari ini kita tidak dengar kisah bendera parti DAP di Pulau Pinang atau Keadilan dan Amanah di Selangor yang dicabut atau dibakar oleh penyokong penyandang yang tidak tercalon semula. Keputusan kepimpinan dihormati oleh akar umbi sebagai sebahagian daripada semangat setia kawan. Kerana penyokong tahu apa yang dilakukan oleh kepimpinan mereka adalah yang terbaik untuk parti mereka. Dalam DAP, Keadilan dan Amanah, tiada siapa yang sedang membuat kerja Tuhan dengan menentukan orang ini berakhlak mulia, orang itu tidak. Terdapat banyak hadis Rasulullah SAW yang mampu menjadi garis panduan bagi umat Islam untuk memilih pemimpin yang berakhlak mulia. Malah pemimpin yang berintegriti layak mendapat doa mustajab seperti sabda Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berdoa ketika berada dalam rumahku ini. Ya Allah, sesiapa yang menjawat sesuatu jawatan dalam urusan umatku, lalu dia mempersulitkan urusan mereka, maka persulitkanlah dia. Dan sesiapa yang menjawat sesuatu jawatan dalam urusan umatku, lalu dia berbuat baik dengan mereka, maka berbuat baiklah dengannya. Riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Sebagai pengundi bijak, gunakan akal yang dianugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat pilihan yang tepat. Jauhi ketaksuban melampau kepada pemimpin dan tolak mereka yang bersifat ujub iaitu angkuh dan riak.